Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Copek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja biar nggak lama ya. Ngaji Bareng pada kali ini kita mulai, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kepada salah satu Ustadz Malaysia. Bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin ngaji bareng dengan saya seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tazkirah Ustaz. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung ceramah pada malam ini dengan tajuk yang memang bapak lah payahnya, iaitu tentang hijrah menuju ke dunia baru, berkaitan dengan persiapan kita menghadapi New World Order, satu suasana baru yang takkan sama seperti suasana kita sekarang. Hari ini sememangnya persiapan untuk menghadapi Dajjal ini jarang diangkat ke permukaan, jarang diceritakan. Ya betul. Apatah lagi cerita Dajjal ni pula terlampau banyak sangat teori konspirasi, menyebabkan benda yang asalnya murni daripada hadis dan Quran jadi cemooh dek kerana teori-teori konspirasi, istilah-istilah Illuminati yang meleret-leret ini, yang saya panggil sebagai sampah Mak Saleh ini. Banyak sangat, sedangkan benda itu murni, ada uraian ulama'nya, ada cerita-cerita daripada hadisnya. Tapi disebabkan cerita Dajjal ini telah banyak digunakan rujukannya dengan Old Testament, New Testament, kitab Habakuk, kitab Veda, Dead Sea Scroll, ada yang baca kitab-kitab pagan. Maka kadang-kadang dia dah jadi mistik, dia dah jadi legenda, mitos dan berbagai-bagai lagi. Contoh, orang kita kalau nak tahu cerita Dajjal, dia baca buku Muhammad Isa Daud. Letih. Tuan-tuan, Muhammad Isa Daud, dia buat banyak buku. Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Karya Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud ni dulu, dia bukan orang Melayu, dia orang Mesir. Dia wartawan Mesir berpangkalan di Saudi. Kita pun bila baca terus teruja, terus terkesima. Rasa nak gali tanah, buat rumah bawah tanah dah rasa kalau baca ke buku dia itu. Padahal fakta yang dia ambil hanyalah berlandaskan kepada dialog dia dengan jin, bukan kajian empirical. Dia jumpa satu jin umur 180 tahun. Jin tu asal daripada Bombay. Dia jumpa jin, dia wawancara, dia rakamkan dalam bukunya yang asal Hiwar Sahafi Ma'al Jinnil Muslim. Buku dia tu kalau di tempat di Arab sana setarah di kita ni macam Siri bercakap dengan jin, Tamar Jalih. Itu je level dia. Tapi orang Malaysia beriman betul dengan buku itu. Ini masalah. Tapi tak boleh salah masyarakat, kerana masjid tak cerita. Masjid tak bawa benda ni dari perspektif hadis dan Quran. Begitu juga buku-buku garapan Toto Tasmara. Dia buat buku Dajjal dan simbol setan. Kita pun luar biasa. Dia kaitkan Dajjal dengan Sai Baba, dengan Freemason, American Shadow Government dan macam-macam sampah teori lagi. Ada yang kaitkan Dajjal ni dengan teori Illuminati, Freemason dan puluhan secret societies. Konon-konon Dajjal ni ada perkaitan dengan Benedictine Order. Usaha nak melalaikan kita dengan syurga dunia, harta tahta wanita. Wallahu a'lam, mana dapat kita tahu. Tidak pernah diulas oleh Nabi dan para ulama. Tambah lagi kita hak jadi parah sejak pandemik melanda. Orang tak ada kerja 2 tahun, mengedit telefon je kerja. Lah macam-macam teori konspirasi dia baca. Awak kita hadis tak nak baca. Tulisan ulama tak nak baca. Tulisan Mak Saleh sampah tu yang dia percaya. Masyarakat kita sejak pandemik saya lihat dah mula kenal Illuminati, dah kenal Freemason,
WHO, IMF, Rothschild ataupun Rothschild, Benedictine Order. Dia start daripada isu vaksin tak vaksin, sampailah melarat ke isu bumi ni bulat ke bumi ni lepeh. Tak ada kerja, 2 tahun tak ada kerja. Dia bergaduh siang malam pasal bumi lepeh. Tambah pula istilah yang digembor-gemborkan, entah mana dapat istilah itu, one world government, one world military, one world currency. Tuan, ini bumi Allah punya. Ini dunia Allah punya. Bukan Amerika punya. Amerika jajah Vietnam pun gagal. Nak cakap banyak apa? Vietnam pun tak lepas nak jajah dunia. Temeluh pun tak lepas nak jajah kalau nak jajah. Asal ceritalah one world government apa semua. Baik itu saya seboleh-bolehnya sangat berusaha menjaga jarak dalam membincangkan tajuk-tajuk sampah sebegini. Apa sebab kebanyakan maklumat yang kita terima hanya ditelan bulat-bulat dari sampah internet yang dihasilkan oleh Mat Saleh yang entah berantah ini. Tuan-tuan, dia mulakan teori konspirasi ni orang putih, bukan ulama, bukan orang Islam. Kebanyakannya Mat Saleh Amerika yang bengak-bengak tak ada kerja ini, dia menyebarkan fitnah teori konspirasi. Bermula tahun 1940, satu orang penulis Amerika nama H.G. Wells, dia buat satu buku The New World Order zaman itu. Gary Allen, dia tulis 2 buah buku, Rockefeller Campaigning for the New World Order tahun 74. Dia buat plot Say No to the New World Order tahun 1987. Pat Robertson, seorang padri anti kerajaan, dia buat buku The New World Order tahun 1991. Semua buku New World Order sampah Inggeris yang buat. Kita hidup bertahun-tahun nenek moyang tipu dia orang putih. Takkan tuan-tuan nak kena tipu lagi? Nak kena tipu orang putih lagi? Tengok sangat Mat Kilau 4 kali, tipu lagi. Percaya lagi ke orang putih? La ilaha illallah. Buku-buku teori konspirasi semua ditulis Mat Saleh. Ditulis orang putih. Profesor John Robertson AM, dia tulis buku Proof of Conspiracy tahun 1788. The Secret Powers Behind Revolution, Viscount Leon de Poncis. Buku Israel, Our Duty, Our Dilemma, ditulis oleh Theodore Winston Pike. Descent into Slavery, tulisan Des Griffin. The Most Secret Science, Archibald F. Roberts. The Naked Capitals, tulisan W. Cleon Skousen. The Zionist Factor, tulisan Ivor Benson. Ini semua sumber primer yang sekarang je budak-budak hipster ni ambil, buat buku kecil-kecil. Tapi semuanya diasahkan oleh orang putih. Tuan-tuan percaya ke masalah? Tuan-tuan percaya hadis ke percaya teori? Hadis jelas sebut ni. Kamu siap ni. Cukup. Itu saja. Bas. Dia babik-babik lah. Oh, dok Ustaz, ni memang betul. Kalau Ustaz tengok pada duit Amerika tu ada the Masonic Seal of America. Atas duit Amerika, Inuit Coptis Novus Ordo Seclorum. Awak sejak bila pandai bahasa Latin? Bahasa Jawi pun tak kerti, Latin pula awak selok nak baca. Announcing the birth of the New World Order. Tuan-tuan sekalian, frasa New World Order hanya popular sekitar tahun 20-an saja. Dia start tahun 20-an. Penggunaan istilah itu pun tak ada kena-mengena dengan Novus Ordo Seclorum. Dia hanya muncul selepas Perang Dunia Pertama tahun 1918, di mana ada satu persidangan di Paris, dipanggil Paris Peace Conference. Negara-negara besar dunia bincang untuk susun balik World Order pasca perang. Kenapa dia panggil New World Order? Sebab Old World Order mereka perang suka-suka hati. Macam contoh kita Malaysia marah ke contohlah Indonesia, kerajaan marah terus pergi serang. Tak boleh lah begitu. Itu Old World Order. Cara orang zaman purba gitu. Kita nak marah ke kerajaan Sulu, tak ada bincang-bincang diplomatik, hantar surat perbuatan negara, tak ada, diserang terus. Jadi diorang pakat kita buat New World Order. Kita buat bentuk pentadbiran dunia yang baru, penyusunan tata dunia baru. Nak perang, berpantun dulu, bersuarat dulu, bincang. Habis jalan diplomasi, baru kita perang. Itu asalnya dia panggil Novus Ordo Seclorum.
Tetapi sampah-sampah orang putih ini, oh inilah dia pembinaan dunia yang ni. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Tuan-tuan percaya Amerika boleh kuasai dunia? Dia perang Korea tahun 53 boleh kalah. Perang Vietnam tahun 64-75 boleh kalah. Lagi mau sembang, mau tawan dunia ke? Lu sembang boleh lah. Iraq pun belum tentu menang. Afghanistan balik lah. Jadi usahlah percaya sangat kepada benda-benda ini. Memang ramai orang cuba nak kuasai dunia. Tak ada orang berjaya. Genghis Khan pernah cuba. Alexander the Great pernah cuba. Napoleon Bonaparte pernah cuba. Hitler pernah cuba. Amerika pun sedang mencuba. Tapi berjaya ke setakat ini? Jawapannya tidak. Sebab ini bumi ada owner dia. Siapa? Allah. Betul. Kita orang beriman kan? Percaya ada Allah nak kuasai dunia apa benda. Ada pula yang kait Dajjal ni dengan manipulasi teknologi macam-macam. Ada yang kata Dajjal disihir bagai-bagai. Ada yang kata Dajjal ni sekarang ada di pulau Chichijima di dekat dengan Jepun, dekat Devil Sea dekat dengan Jepun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bincang daripada sudut Al-Quran, Sunnah dan juga ulama, ini semua perbincangan sampah yang tidak mengurangkan kenaikan harga ayam pun. Bincang benda tak ada faedah untuk umat dan masyarakat. Kita nak bincang persiapan, bukan nak bincang oh inilah dia. Ada tujuannya. Kita nak tahu tujuan. Sebab itu orang yang buat research, nombor satu disiplin penulisan adalah problem statement. Apa problem awak? Yang sampai awak nak katakan masalah. Macam contoh, Ustaz, Dajjal ni siapa? Oh, Dajjal ni pula saya tengok dia ikut teori. Kalau orang tu dia benci ke Syiah, maka Syiah lah Dajjal. Kalau dia benci Wahabi, Wahabi lah Dajjal. Kalau dia benci Yahudi, Zionis tu lah Dajjal. Kalau dia benci ke Amerika, Amerika lah Dajjal. Kalau dia benci ke Perdana Menteri lah Dajjal. Kalau dia benci ke jiran dia lah Dajjal. Dajjal ni ikut siapa orang tu benci, kalau tuan-tuan perasan. Teori satu, Syiah adalah Dajjal. Ada kata Syiah juga pengikut Dajjal. Syiah ada analisis Google Map, pusat Syiah Rafidah di Isfahan. Memang situ tempat lulai nasib, mencampak ke dalam telaga macam-macam. Dan kita tak nafi, memang di Syiah, di Iran ramai Yahudi, tapi fakta ini ditutup. Semasa revolusi Iran tahun 79, sudah ada 80,000 orang Yahudi di Iran. Di Tehran saja 60,000 Yahudi, di Shiraz ada 8,000, di Kermanshah ada 4,000 orang, di Isfahan ada 3,000, bakinya di Khuzestan, Kashan, Tabriz dan juga Hamdan. Dan lepas revolusi Islam tahun 79, 20,000 Yahudi pindah daripada Iran. Tapi pertengahan 80-an masih ada sekitar 20 hingga 30,000 Yahudi. Jadi teori ini plausible, mungkin. Sementara lagi Nabi menyebut dia akan muncul daripada Aspahan. Itu boleh terima. Tapi orang Syiah pula marah. Oh, dia nuduh koma pula dah sebagai Dajjal. Hak Dajjal sebenarnya tu Arab Saudi pula lah. Dia nuduh ke Arab Saudi. Dia nuduh ke Wahabi. Kat mana pula Saudi itu Dajjal? Ustaz cuba tengok. Nabi sebut hadis tentang Dajjal ni mata satu. Mata dia satu. Cuba Ustaz tengok logo polis Saudi. Semua mata satu. Kita pun pandang. Ya tak ya juga. Kacau. Tu mana satu yang betul? Memang isu Eye of Horus. Kita panggil Eye of Horus ini memang banyak. Macam tuan-tuan yang mau balik haji. Kalau musim haji ada Quwwatul Hajj wal Mawasim. Pasukan khas petugas haji. Dia punya lambang pakaian dia memang mata betul. Dan ada juga yang kaitkan kebetulan mufti-mufti Saudi semuanya buta sebelah mata. Kebetulan Muhammad bin Ibrahim Ibn Hamad bin Bas Abdul Aziz Ali Sheikh semua buta sebelah mata. Jadi munasabahlah kata mereka. Wallahu a'lam. Hanya Allah kata kalau pergi ke Madinah kan orang Muzawir akan tunjuk ustaz itu istana Raja Saudi atas Jabal Habsyi dekat Wadi Al-Aqiq dekat dengan Jurf sepadan dengan Jamiah Madinah itu. Oh tu kata markah Dajjal tu ustaz. Sebab Dajjal dia tak mampu masuk Madinah berdasarkan hadis. Dia setakat Jabal Habsyi saja.
Jadi berkemungkinan Dajjal ni dia akan duduk atas istana, atas bukit itu. Kita boleh dengar cerita, sedap juga cerita awak ni, tapi ini teori kita panggil, yang belum dapat dibuktikan secara empirical. Tak ada. Ya betul. Yang benci ke Zionis tu memang Zionis lah. Oh inilah Yahudi, Zionis lah Dajjal, pengikut Dajjal terbesar, Ustaz. Kenapa pula? Kan Nabi sebut dalam hadis, inna baina ainaihi maktubun kafir. Pada dahi, dua mata Dajjal, pada dahi dia akan tulis perkataan kafir. Ini hadis Sahih Bukhari. Kebetulan pula Israel Defense Force atau IDF ditubuhkan 900 Brigade. 900 Brigade ini dikenali juga sebagai Brigade Kafir, atau kafir ni dalam bahasa Hebrew maknanya singa, lion, anak singa, Lion Cub Brigade. Dia ada 6 batalion infantry ditempatkan di tebing barat West Bank, dan dia ada anggota dia dari pelbagai negara. Perancis, Australia, Brazil duduk dalam 900 Brigade ini. Dan dia punya kereta kebal, pesawat dia memang tulis kafir. Tapi boleh tengok plausible lah. Wallahu a'lam kita. Wallahu a'lam. Tak dapat kita nak mengata ya ataupun tidak. Yang benci Amerika, tak payah ceritalah. Ustaz Dajjal terbesar Amerika lah. Yalah, ambil dalil pula. Kan dia kata Ustaz ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, la yadhhabu al-lailu wan naharu hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Tak akan kiamat dunia ini sehingga ada seorang hamba diangkat menjadi raja dan namanya Jahjah. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dan ta'liq oleh Ahmad Syakir, hadis ni benar. Lama saya tanya apa kait Amerika dengan Jahjah. Dia kata gini Ustaz, dalam bahasa Inggeris huruf G ni dibaca J. Jadi kalau Jahjah, kalau ditulis dengan gah-gah ataupun geh-geh, gah-gah ni secara fonetiknya dia mirip dengan bunyi George. Jadi yang Nabi sebut Jahjah itu, ada kemungkinan orang itu adalah George Bush. Jadi George Bush ni memang Nabi dah sebutkan dalam hadis. Sudah. Hadis sahih, tapi huraiannya ke situ. Wallahu a'lam. Saya tak kata salah ataupun betul. Itu kita panggil teori. Begitu juga hadis Zu Zuwaiqatain. Ini hadis sahih daripada Abdullah bin Umar. Nabi sebut, yukhribul ka'bata Zu Zuwaiqatain minal habsyah wa yasbuha hilyataha wa yujarriduha min kiswataha. Kaabah akan dihancurkan oleh satu orang nama Zu Zuwaiqatain. Dia datang daripada Ethiopia, Habsyah. Perhiasan Kaabah akan ditarik dan kiswah akan dikoyakkan. Walaka anni anzur ilaihi, dan kata Nabi, aku ditunjukkan rupa dia. Usayli'a ufaidi'a yadribu 'alaiha bimishatihi wa bimi'walih. Aku tengok dia tu kepalanya agak botak, bengkok tulang betihnya, dan dia pukul Kaabah dengan cangkul. Saya tanya bila kaitan dengan Amerika nya Zu Zuwaiqatain. Dia kata gini Ustaz, sebenarnya orang itu adalah Barack Obama. Kod mana Barack Obama? Barack Obama, kalimat Obama itu dialek puak Jaluo. Jaluo ni duduk di bahagian barat Kenya kan. Barack Obama ni bapak dia Afrika, mak dia orang Amerika, orang putih. Jadi Obama tu dalam bahasa dialek orang sebelah barat Kenya, maksudnya bayi lahir dengan kaki pengkang atau kaki bengkok, ataupun baby yang lahir songsang, dia panggil Obama. Dan keturunan etnik luar ini, dia duduk di selatan Sudan, Timur Laut, Uganda dan Tanzania, dan ada keturunannya di barat daya Ethiopia. Barack Obama berhentilah jadi presiden. Kaabah rupa itu juga. Ganti pula dengan mula kenama rambut macam rambut palsu. Tukar pula dengan presiden baru Mat Bidin dan macam-macam lagi. Begitu rupa. Tapi kita tak tolak sebab hadisnya sahih, tapi bagaimana cara awak elaborate hadis itu memainkan peranan. Kita pesan malam ni gini je lah tuan-tuan. Soalah pening-pening sangat. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan, jangan termakan dengan bisikan syaitan.
yang membisikkan kita supaya sibuk nak tahu Dajjal ni duduk di mana. Nabi tak ajar begitu. Nabi tak ajar suruh awak siasat mana duduk Dajjal, bukan. Ya, bukan Nabi dia kita, tidak fokus pada perincian, small details, tak ada. Sebab main objektif adalah bagaimana kita boleh menguruskan Dajjal. Syaitan dia bisik, dia akan bisikkan kita, Dajjal duduk mana? Kat mana dia bersembunyi? Di mana dia turun? Apa teori yang ada? Kat Amerika ke? Kat England ke? Kat Rusia ke? Kat Kodiang ke? Ini kerja setan. Bukan masalah kita Dajjal itu keluar di mana, bagaimana, apa yang mustahak, kita buat persiapan. Kalau tuan-tuan perhatikan hadis, Nabi tak pernah suruh kita cari. Nabi suruh kita buat beberapa amalan, saya akan terangkan nanti. Itu je Nabi suruh. Dan Nabi tak suruh pergi tengok pun. Nabi suruh duduk liang-liang, stay at home. Stay at home. Masya Allah, itulah tadi ceramah atau pengajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga apa-apa yang sudah beliau sampaikan menjadikan pengetahuan dalam kehidupan kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat serta berkah. Amin amin ya robbal alamin. Tapi yang terpenting dari ceramah tadi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua, ayah kita, ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan teman-teman kita semuanya, guru-guru kita semuanya dijauhkan dari fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Masya Allah, begitu banyak teori-teori konspirasi mengenai Dajjal ya, luar biasa sekali. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi fitnah-fitnah Dajjal. Masya Allah. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.